Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Jom Belajar Sains bersama Cikgu Salbiah. Baiklah, untuk Sains tahun 6, kali ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita. Masih lagi berkaitan dengan tajuk mikroorganisma. Jadi sebelum kita meneruskan tajuk baru, baiklah kita sama-sama mengulang kaji tajuk yang telah kita pelajari pada minggu lepas, iaitu mikroorganisma. Masihkah kamu mengingati maksud mikroorganisma? Bagus. Mikroorganisma bermaksud hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Baiklah, terdapat 5 jenis mikroorganisma iaitu protozoa, fungi, alga, bakteria dan virus. Kita teruskan ya. Okey, seterusnya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama untuk memperihalkan mikroorganisma menjalani proses hidup berdasarkan aktiviti. Yang kedua, meramal faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Semua bersedia? Bagus. Kita teruskan. Yang pertama, proses hidup mikroorganisma yang akan kita pelajari di peringkat sains tahun 6 adalah 3 sahaja, iaitu bernafas, bergerak dan bertumbuh. Yang pertama, mikroorganisma bernafas. Oleh kerana mikroorganisma merupakan hidupan ataupun benda hidup, maka ianya juga melakukan aktiviti yang paling utama sebagai benda hidup, iaitu bernafas. Jadi, bagaimana kita nak melihat mikroorganisma bernafas? Adakah ianya menggunakan hidung, menggunakan peparu, menggunakan kulit lembap, menggunakan spirakel atau apa-apa saja? Baiklah, untuk aktiviti ini, kita akan gunakan mikroorganisma dari kumpulan fungi. Kenapa cikgu pilih fungi? Ya, kerana fungi lebih mudah diuruskan untuk kita jalankan eksperimen ataupun uji kaji ringkas berbanding bakteria, protozoa, alga dan juga virus. Baiklah, kita teruskan. Apakah alatan diperlukan? Untuk aktiviti ini, sekiranya kita berada di sekolah, pembelajaran bersemuka, cikgu akan wajib membuat aktiviti ini supaya murid-murid dapat melihat dengan mata sendiri bagaimanakah mikroorganisma ini bernafas. Tapi mandangkan kita sekarang PDPR, maka kita tak dapat jalankan dan cikgu harap adalah di antara kamu yang akan buat aktiviti ini untuk melihat dengan sendiri bagaimana ianya bernafas. Dan kesannya dapat kamu lihat sendiri. Dan cikgu harap aktiviti ini kamu boleh buat. Dan alatan yang diperlukan mudah diperolehi. Baiklah, kita teruskan. Apakah bahan-bahannya? Air suam, botol mineral, apa-apa saja botol kosong boleh juga guna. Sudu, yeast dan juga belon. Yeast yang digunakan adalah yeast kering dan mudah untuk diperolehi. Biasanya mak-mak tahulah yeast ni. Biasa orang kita ni panggil mauripan. Sebenarnya mauripan tu jenama. Baiklah, kita teruskan ya. Langkah yang pertama, masukkan air suam ke dalam botol mineral. Kemudian, tambahkan 3 sudu yeast ke dalam air suam. Seterusnya, tambahkan 1 sudu besar gula atau 3 sudu kecil gula ke dalam air suam. Dan goncangkan kesemua bahan tersebut sehingga larut. Akhir sekali, buka penutup botol dan pasangkan mulut belon pada penutup ataupun pada mulut botol. Dan hendaklah dijalankan pemerhatian setiap 5
minit. Jelas kan? Cikgu rasa kamu semua boleh buat ni. Baiklah, kita teruskan. Apakah pemerhatian? Inilah hasil yang telah cikgu jalankan dan cikgu perhatikan sendiri. Yang pertama, selepas minit kelima, saiz belon masih lagi mengecil tetapi sudah agak ada sedikit mengembung jika dibandingkan betul-betul pada minit pertama. Apakah inferensnya? Kerana yeast bernafas dan mula membebaskan sedikit gas. Manakala selepas minit ke-10, saiz belon semakin besar. Alasannya, kerana yeast terus bernafas dan membebaskan semakin banyak haba. Semakin banyak gas. Dan yang terakhir, sehingga minit ke-15, cikgu dapati saiz belon paling besar. Ini alasannya kerana yeast bernafas dan membebaskan makin banyak gas. Jadi, apakah kesimpulan aktiviti ini? Mikroorganisma bernafas dan membebaskan gas. Sebagaimana kita meletakkan belon di bahagian mulut kita, apabila kita meniup ataupun membebaskan gas karbon dioksida, tentunya belon itu mengembang kan? Jadi situasi ini samalah juga bagi yeast. Dan belon itu mengembang membuktikan ianya sedang bernafas. Boleh kamu fahami? Bagus. Jadi apakah contoh aktiviti lain untuk melihat mikroorganisma bernafas? Ya, kita boleh juga gunakan dough. Dough tu adalah tepung yang dicampur dengan air untuk membuat kuih. Sekiranya yeast tiada di dalam dough tersebut, maka dough tu tidak akan mengembang. Jadi yang mengembang ini bererti ada kandungan yeast di dalamnya. Dan dough yang telah ditambah yeast, kita akan dapat lihat seperti ada kelihatan ruang udara yang terhasil. Ada gelembung-gelembung di bahagian dalamnya. Seperti ruangan yang ini. Ini jelas. Cikgu dapat melihat gelembung itu dengan jelas. Jadi sekiranya kamu melakukan aktiviti ini, sangat seronok dan sangatlah bagus untuk memantapkan lagi kefahaman kamu. Baiklah. Ini adalah contoh eksperimen yang telah dijalankan dan didapati dough di sebelah sini lebih besar daripada dough yang di sebelah kanan. Ini tiada kandungan yeast, manakala yang ini ada kandungan yeast. Jadi ini membuktikan bahawa yeast itu bernafas dan menyebabkan dough ini mengembang. Kita teruskan. Bagi proses yang kedua iaitu mikroorganisma bertumbuh. Untuk aktiviti ini juga cikgu harap kamu dapat buat dan sepatutnya kamu buatlah sebab kamu dapat melihat sendiri kesan dan juga faktornya. Ya? Jadi, apa yang kamu perlukan adalah semburkan roti dengan air seperti dalam langkah. Yang kedua, letakkan roti di atas meja yang mempunyai aliran udara yang baik. Jadi roti yang kita perlukan adalah sebanyak 3 keping. Apakah yang kita manipulasikan? Ya, kita manipulasikan bilangan semburan air. Untuk A, tiada semburan. Untuk B, 2 kali semburan. Dan untuk C, paling banyak semburannya. Boleh? Jadi, apakah yang kita perhatikan? Inilah contoh hasil selepas pemerhatian selama 7 hari atau lebih. Didapati roti yang disembur dengan paling banyak semburan air, ianya ditumbuhi dengan kulat yang paling banyak. Jadi, inilah contoh keadaan roti yang telah berkulat dengan gambaran grafik. Inilah yang tumbuh. Jadi, apakah ini? Ini ialah muka. Muka adalah contoh bagi kumpulan fungi. Jadi nampak ya? Okay, cuba kita lihat video yang disediakan. Ini adalah video time lapse yang telah dilajukan. Kalau kita perhatikan, mula tumbuh tumpuk-tumpuk putih. Lama-kelamaan tumpuk putih ini bertukar menjadi hitam. Jadi ini adalah bukti di mana mikroorganisma bertumbuh dan seterusnya membiak. Okay, begitu juga dengan
di sini. Ini adalah muka. Dan muka ini tumbuh di atas tomato. Dan kita dapat lihat perubahan yang berlaku pada buah tomato ini. Kan, nampak kan? Jadi ini adalah bukti. Jadi kesimpulannya, mikroorganisma bertumbuh. Boleh cikgu teruskan lagi? Okey, kita pergi yang ketiga. Mikroorganisma bergerak. Untuk yang ini juga, kita sepatutnya kena lihatnya di bawah mikroskop. Jadi, mandangkan di rumah masing-masing tiada kemudahan mikroskop, maka cikgu sediakan satu video untuk kamu lihat. Yang besar ini adalah ameba dari kumpulan protozoa. Yang kecil-kecil ini ialah paramecium. Nampak kan dia bergerak? Ya, sangat jelas. Jadi untuk yang berlaku pergerakan adalah dari kumpulan bakteria, protozoa dan juga virus. Untuk fungi dan alga, mereka tidak bergerak kerana mereka mempunyai lebih ciri kepada tumbuh-tumbuhan. Jelas? Bagus. Okay, jadi kesimpulannya adalah mikroorganisma boleh bergerak. Okay, seterusnya, faktor pertumbuhan mikroorganisma. Tadi kita dah belajar mikroorganisma boleh bertumbuh kan? Jadi di sini kamu boleh rujuk buku teks kamu. Didapati jambu batu yang dibeli oleh Dina selepas seminggu ditumbuhi kulat. Alamak, dah rosak. Bagaimana ini boleh rosak? Jadi buah akan menjadi rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Mikroorganisma yang telah buat sesuatu kepada buah ini. Jadi mari kita jalankan satu eksperimen untuk menyiasat. Apakah faktor, apakah punca yang menyebabkan buah jambu batu itu menjadi rosak? Okey, jadi buah jambu ini rosak kerana tindakan mikroorganisma. Apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma pada jambu ini? Kawannya telah menjawab, saya rasa pertumbuhan mikroorganisma memerlukan yang pertama air, udara, suhu, nutrien dan keasidan yang sesuai. Kawan pula jawab, Amir, itu satu hipotesis. Ya betul, ini adalah andaian awal. Dia cuma meneka saja. Jadi, apabila eksperimen ataupun uji kaji ini dijalankan, barulah kita dapat mengesahkan hipotesis tersebut. Jadi, aktiviti ini juga sekiranya kamu ada masa, kamu boleh buat. Mari kita jalankan eksperimen. Jadi cikgu telah mudahkan jadual ataupun perkara-perkara yang perlu dibuat. Seperti ini. Jadi kita lakukan sebanyak 6 keadaan jambu batu itu diletakkan. Dan ini adalah keadaan jambu batu yang diperhatikan selepas seminggu. Dan di bahagian tepi dalam jadual ini adalah faktor yang mempengaruhinya. Jika jambu itu dibiarkan secara terbuka, tanpa ditutup, tanpa dibungkus, maka dia akan ditumbuhi kulat. Berarti, apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan? Ada udara. Baiklah. Untuk udara di dalam beg plastik dikeluarkan, kita dapati tidak berkulat, tidak ditumbuhi kulat. Ini bermaksud tiada udara. Dan jambu itu dikeringkan, diletak dalam plastik, juga tidak ditumbuhi kulat. Tiada udara juga. Dan diletakkan dalam larutan gula dan larutan cuka yang pekat dan diikat, maka keasidannya tidak sesuai. Dan yang terakhir, diletakkan di dalam peti sejuk, juga tidak berkulat kerana suhunya tidak sesuai. Jadi apakah kesimpulannya? Ya, faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma terdapat 5. Air, udara, suhu yang sesuai, nutrien dan keasidan yang sesuai. Baiklah, jom kita buat kerja sekolah. Okay, di sini cikgu senaraikan tugas-tugasan yang akan kamu perlu buat dan kamu boleh rujuk semula ya video ini. Yang kedua, kamu salin dan catatkan. Yang ketiga, jos salin juga peta buih ini. Dan yang keempat, nota ini. Dan yang terakhir, latihan uji kaji. Okay, baiklah, sehingga berjumpa lagi.